UTM terus unggul, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu 19 Januari. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Larendra Fiona Bennett Baikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Rumah terbuka Tahun Baru Cina tidak dibenarkan, manakala aktiviti ziarah dan makan keluarga dibenarkan. Proses penilaian risiko dan SOP perjalanan umrah dimuktamadkan bulan depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Prosedur operasi standard SOP bagi sambutan Tahun Baru Cina tahun ini dilonggarkan berbanding tahun lalu, termasuk kebenaran acara makan keluarga dan aktiviti ziarah. Menurut Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq, acara makan keluarga pada 31 Januari ini dibenarkan bersama ahli keluarga dan saudara mara. Bagaimanapun, penganjuran rumah terbuka adalah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan rumah terbuka, no open house. Jadi apa yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Kuartet dan juga oleh pihak Kementerian Kesihatan, jamuan tertutup Tahun Baru Cina hanya dibenarkan kepada mereka yang mendapat jemputan saja. Kedua, tidak dibenarkan kepada orang awam yang tidak mendapat jemputan. Dan ketiga, tiada sesi majlis berterusan. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai SOP sambutan Tahun Baru Cina 2022 bersama Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong di Putrajaya. Dalam pada itu, upacara sembahyang di rumah ibadat pada 1 dan 2 Februari adalah dibenarkan mengikut SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 selain sembahyang khas Hokian Klan pada 8 dan 9 Februari. SOP sama turut terpakai bagi sembahyang Cap Gome di rumah ibadat pada 15 Februari. 41.8% individu dewasa telah menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setakat semalam. Dan saya adalah salah seorang daripada statistik itu, Syahril. Sebenarnya kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia mengambil dos penggalak ini juga sebenarnya berupaya mengurangkan risiko jangkitan serta kadar hospitalasi. Ya, dan lebih penting sebenarnya, Fiona, persediaan itu juga membolehkan kita menyambut Aidilfitri dalam suasana norma baharu pada tahun ini. Kita saksikan laporan Syazwani Samsu. Tipulah pula tak rindu. Untuk jumpa saudara, sepupu, untuk pergi kampung. Mungkin kita dapat raya tahun ini. Tahun ini, dengan suntikan dos penggalak sebagai pelindungan diri, mampu merealisasikan sambutan Aidilfitri yang lebih selamat dalam norma baharu. Dos pertama dan dos kedua yang kita ambil tu kebarangkalian untuk dia mula berkurang efektif akan terjadi. Jadi dos penggalak merupakan salah satu usaha kita lah untuk meningkatkan perlindungan terhadap varian baru COVID-19 ini. Kita mahu dapatkan perlindungan itu sebelum seperti yang DG sebutlah, sebelum Aidilfitri, kerana di waktu kerajaan ini kita lihat ramai penduduk Malaysia yang berkumpul. Jadi itu adalah satu risiko di waktu pandemik. Jadi kalau kita pastikan semua sudah dapat dos penggalak, kita boleh mengurangkan kesan daripada perkumpulan ini. Kajian juga telah menangkis tanggapan mengenai spekulasi vaksin campuran. Banyak kajian seperti yang telah diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana kedua-dua pemberian vaksin sama ada homologous, iaitu vaksin primary dan booster adalah sama, ataupun heterologous, di mana vaksin primary series ataupun booster adalah berbeza, adalah selamat, berkesan dan
perlu diambil oleh warga Malaysia. Kita juga sedar yang kita perlu berusaha lebih dalam menangani COVID-19 dengan timbulnya varian baru, dan kita tak boleh setakat duduk dan tunggu. Jadi bangun, pergi ambil dos penggalak anda, cek MySejahtera, dan itu adalah usaha kita ke arah kemenangan dalam memerangi COVID-19. Melihat kepada situasi semasa varian COVID-19, penerima dos penggalak kekal optimis untuk terus melindungi diri dan komuniti. Kalau benda ni untuk kebaikan kita, apa salahnya kan? Sebab kalau sakit tu ada cara kita cegah, kita cubalah. Semua orang yang ambil pun tak ada masalah. Family saya pun okey, and everyone yang keliling saya pun tak ada masalah pun dengan penggalak ni. Mungkin semua orang akan teringin nak balik macam dulu. InsyaAllah kalau kita semua berjaya menangani COVID-19 ni, insyaAllah kita kembali seperti dulu. Awal untuk kita berbicara mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri. Namun sekitar 4 bulan lagi umat Islam akan meraihkannya. Persoalannya sekarang, adakah kita berpeluang menambutnya seperti 3 tahun sebelum pandemik melanda? Semuanya terletak di tangan anda. Sazwani Samsu, Berita RTM. Proses penilaian risiko dan prosedur operasi standard SOP bagi perjalanan umrah akan dimuktamadkan menjelang pertengahan Februari ini. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Nancy Sukri dan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin tentang garis masa pembukaan semula perjalanan umrah. Kedua-dua menteri tersebut terdahulu menghadiri sesi libat urus bersama Persatuan Industri Pelancongan Umrah bagi mendapatkan maklum balas berhubung hala tuju susulan daripada keputusan penangguhan sementara yang sedang berkuat kuasa. Antara perkara yang dibangkitkan adalah SOP berkaitan pelaksanaan umrah, isu bayaran balik dan penjadualan semula penerbangan, perlindungan insurans, garis masa pembukaan semula perjalanan umrah dan bantuan pemulihan kepada industri pelancongan. Datuk Seri Nancy dan Khairy dalam maklum balas menyatakan komitmen untuk memperincikan dan memperhalusi setiap isu serta cadangan akan dibentangkan kepada mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 akan datang untuk tujuan penambahbaikan. Justru KKM dan Motek berharap agar pemain industri dapat memberikan kerjasama sepenuhnya bagi memastikan aktiviti umrah dapat diteruskan dan dilaksanakan dengan selamat. Lagi kegiatan menjual sijil digital vaksin tidak sah dikesan. Kali ini 3 pekerja klinik swasta ditahan dalam serbuan di sebuah klinik di Johor Bahru, Johor. Turut ditahan 5 pembeli sijil palsu berkenaan dengan kesemua suspek berusia 24 tahun hingga 42 tahun. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat memaklumkan sindiket yang hampir sebulan beroperasi menawarkan harga RM350 hingga RM650 bagi satu vaksin tanpa suntikan sebelum mengeluarkan sijil digital palsu berkenaan. Cara mereka ni adalah dengan mewawarkan kepada sesiapa yang tak ingin, kebanyakannya mereka yang tidak ingin mengambil vaksin. Jadi itulah ada sasaran daripada sindiket ini adalah mencari mereka yang tak ingin mengambil vaksin tapi hendak sijil vaksin untuk digunakan seperti orang yang telah divaksin. Dan ini adalah amat berbahaya. 30 individu lain dari Pahang, Terengganu, Sabah, Selangor dan Pulau Pinang dipercayai pembeli turut dikesan dan diminta tampil membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Seksyen 511 serta Seksyen 22(9)D Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988. Sementara itu, di Kedah, penjualan sijil vaksin palsu turut dikesan. Tanpa mendedahkan lokasi, Exco Kesihatan Negeri Datuk Dr. Hayati Osman memberitahu kegiatan tersebut berkemungkinan mempunyai rangkaian kes yang sama di Terengganu baru-baru ini.
Masih dalam siasatan. Di mana tu? Babit karakter ke apa, Dok? Yes, tapi tak boleh nak ni lah sebab masih dalam siasatan. Siasatan tu pihak polis. Mungkin ada link lah. Okey. Beliau ditemui pemberita di Alustar. Sebanyak 29 lagi kes positif COVID-19 dikenal pasti membabitkan pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Naim Lil Banat, Kota Baru, Kelantan. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Husin, ia menjadikan keseluruhan kes kini sebanyak 73. Katanya kluster MB Teleport itu membabitkan pelajar asrama sekolah berkenaan di Kota Baru dan Jeli. Setakat ini hanya 2 daerah yang dikesan terbabit dengan kluster itu dan ia dapat dikawal. Pelajar yang positif dan bergejala juga diasingkan dengan bantuan pihak sekolah. Manakala kontak rapat diarah menjalani kuarantin di asrama sekolah. Semalam seramai 44 pelajar asrama itu dikesan positif COVID-19. Kluster membabitkan pelajar asrama sekolah berkenaan di Isytihar pada 14 Januari lalu dan seramai 256 orang kontak rapat dikenal pasti. Ekoran itu proses pengajaran dan pembelajaran bersemuka ditangguhkan bermula semalam sehingga 25 Januari ini. Sementara itu di Kedah, 98 pelajar di Maktab Mahmud Pendang yang positif COVID-19 kini berada di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC di Dewan Wawasan Jitra dan sebahagiannya di asrama maktab berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Datuk Dr. Hayati Othman berkata setakat ini semuanya dalam keadaan terkawal. Dikenali sebagai kluster Dah Penjarum, maktab tersebut kini ditutup seminggu bagi tujuan sanitasi. Selain itu, 3 lagi kluster pendidikan turut dikenal pasti iaitu kluster Dah Jalan Merbau melibatkan 52 pelajar Kolej Mara Kuala Nerang Padang Terap. Kluster Dah Teluk Teduri melibatkan 39 pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Baling dan kluster Dah Jalan Pantai melibatkan 33 pelajar SMK Kuala Muda. Baik, di Melaka, Jabatan Kesihatan Negeri mengesan jangkitan COVID-19 di 2 kolej vokasional di negeri itu selepas 87 pelajar disahkan positif. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, kedua-dua kolej tersebut diisytihar sebagai kluster bagi mengawal penularan. 2 kolej tersebut adalah Kolej Vokasional Melaka Tengah diisytihar kluster Jalan Tun Telani dan Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin di daerah Jasin di kategori kluster Jalan Kemendo Jasin. Masing-masing 76 dan 11 pelajar disahkan positif COVID-19. Kedua-dua kluster dikesan selepas kes indeks pertama mengalami gejala dan disahkan positif COVID-19 selepas memulakan sesi persekolahan. Kolej Vokasional Melaka Tengah diarah tutup sehingga Jumaat ini dan Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin pula akan ditutup sekiranya berlaku pertambahan kes. Aku melakar masa depanku untuk aku capai segala impian tanpa aku kenal penat lelah. Aku rentasi halangan dan cabaran demi sebuah kejayaan. Berkat keupayaan dan keyakinan diri bersama Bank Islam yang sentiasa mengiringi. Setiap langkah, setiap cabaran bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan dan memenuhi impian demi kesejahteraan semua. Membina nilai lestari yang berpanjangan, memastikan kemakmuran bersama. Berpandukan prinsip bahawa kemakmuran yang sebenar mampu dicapai dengan berkat usaha yang disemai bersama. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Ali ingin mengusahakan ladang durian Musang King. Dia telah menanam 100 batang pokok di ladangnya. Kamal, seorang peserta SPBT yang berjaya mengusahakan ladang durian, datang melawat ladang Ali. Kenapa berbeza pokok durian Musang King ni? Saya rasa awak sudah kena tipu. Mari saya terangkan ciri-ciri Musang King.
Musang King mempunyai daun yang tirus dan tepi daun berpintal. Kawasan bawah buah berduri halus yang luas dan berbentuk tapak Sulaiman. Isinya pula berwarna kuning dan tebal. Sebagai pengusaha, kita hendaklah memastikan anak pokok yang dibeli adalah disahkan oleh Jabatan Pertanian. Elak dari penipuan. Belilah bahan tanaman yang tulen dan berkualiti. Maklumat lanjut, sila hubungi Seksyen Pengesahan Bahan Tanaman, Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Putrajaya. Terus kembali. Penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH diperkenan yang di Pertuan Agong berkuat kuasa 20 Januari hingga 19 Julai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan 6 ahli RCI dilantik diketuai mantan Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif. Ahli jawatankuasa yang dilantik bebas dan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tabung haji bagi memastikan siasatan dapat dijalankan dengan telus, adil dan saksama. Beliau turut menjelaskan jawatankuasa tersebut terdiri daripada individu yang mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Antaranya bidang kehakiman, ekonomi, kewangan, pelaburan, perbankan, kewangan Islam serta perakaunan. Suruhanjaya Security SC mengesahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki tidak melanggar peraturan di bawah Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Security 1991 SIKDA berhubung akaun dagangan. Menerusi satu kenyataan, SC berkata hasil siasatan menunjukkan Tan Sri Azam merupakan pemegang akaun yang dinamakan dan mempunyai kawalan ke atas akaun dagangan berkenaan. Selain itu, Tan Sri Azam juga mengendalikan akaun yang dibukanya kerana memberi arahan untuk membeli, menjual dan memindahkan security daripada akaun berkenaan. Mengikut Seksyen 25/4 SIKDA, akaun dagangan perlu dibuka atas nama pemilik atau penama yang diberi kuasa. Semalam SC memaklumkan berdasarkan siasatan, ia tidak dapat membuktikan terdapat pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 itu berhubung pemilikan saham menerusi akaun dagangan Tan Sri Azam. Penerimaan masuk Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya UM pada tahun 1980 adalah berasaskan merit. Perkara itu ditegaskan Presiden Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang UM Parfum, Tan Sri Syarizat Abdul Jalil menerusi satu kenyataan. Tindakan pengguna Facebook Andrew Ferris yang mempertikai kelayakan pendidikan dan integriti Perdana Menteri disifatkan mencemar dan memburukkan imej Datuk Seri Ismail Sabri selain mencalar reputasi Fakulti Undang-Undang UM. Jelas Tan Sri Syarizat, Dekan pertama fakulti itu, Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim telah menetapkan standard tinggi bagi melayakkan pelajar memasukinya termasuk Datuk Seri Ismail Sabri. Perdana Menteri turut membuktikan beliau wajar mendapat beasiswa ketika pengajiannya selepas berjaya menamatkan pengajian dalam tempoh ditetapkan. Seterusnya berkhidmat sebagai peguam bela dan peguam cara. Tambah Tan Sri Syarizat, meskipun dibesarkan dalam keluarga sederhana, Datuk Seri Ismail Sabri berjaya mencipta kecermelangan yang membanggakan fakulti sehingga dilantik sebagai Perdana Menteri. Baik, Disember lepas, beberapa negeri dilanda banjir teruk sehingga mengakibatkan kemusnahan harta benda juga kehilangan nyawa. Situasi luar jangka itu juga menyaksikan pelbagai pihak turun membantu penduduk terjejas di samping bantuan terus kerajaan. Dan portal bantuanbanjir.com yang dibangunkan platform penduduk terjejas memperoleh maklumat berkaitan bantuan pasca banjir. Laporannya disediakan Kyle Vili Manian. Penduduk terjejas banjir boleh memperoleh maklumat terus berkaitan bantuan penuh yang telah disediakan kerajaan menerusi portal ini. Melibatkan keseluruhan bantuan mencecah 1.4 bilion ringgit, bantuan tunai ini merangkumi bantuan wang ehsan, BWI, rebat pembelian peralatan elektrik, juga bil elektrik selain baucer membaiki kenderaan. Rata-rata penduduk terjejas banjir senada bantuan yang disediakan ini banyak membantu mereka.
Saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan dah bagi dengan RM1,000 kami dapat membeli barang-barang keperluan dan sebagainya. Duit tu dapat seminggu selepas banjir. Tentang barangan perabot tu memang dah tak ada lagi lah. Walaupun ada kita tak boleh gunakan. Semua dah yang hanyut pun hanyut, yang nak diperbaiki pun dah tak boleh lah rasanya kan. Tentang bantuan rebate yang telah diberi kepada kita orang tu sebenarnya boleh membantulah untuk membeli semula barang-barang elektrik yang telah hilang tu lah kan. Terima kasihlah kepada kerajaan yang telah membantu saya bagi RM1,000. Lepas tu saya ada dengar kerajaan akan bagi voucher lagi sekali untuk kita orang. Alhamdulillah daripada RM1,000 tu dapatlah kami sekeluarga beli barang elektrik. Saya bagi pihak penduduk yang melanda kena banjir ni mengucap terima kasihlah pada kerajaan kerana bagi rebate untuk kereta yang kena banjir. Mengucapkan ribuan terima kasihlah pada TMB kerana memberi rebate 100% bil elektrik untuk penduduk-penduduk yang terkesan banjir. Kerajaan turut menyediakan wang tunai sebanyak RM2,500 khusus untuk pembelian barangan keperluan mengikut kesesuaian masing-masing. Dan bantuan kematian wang ehsan RM10,000 turut disalur kepada waris yang terkesan. Kesemua bantuan banjir keluarga Malaysia merupakan usaha kerajaan untuk mengurangkan bebanan rakyat dengan harapan bantuan ini sedikit sebanyak dapat memberi sinar baharu kepada keluarga Malaysia. Sama-sama kita berusaha dan berdoa agar impak bencana banjir ini dapat ditangani dengan segera agar kita boleh menumpukan usaha kepada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Khaiyal Weli Manian, Berita RTM. Baik, saudara, kita mulakan info niaga dengan mengikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 26 Januari 2022. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM meluluskan 27 daripada 28 permohonan hak trafik udara ATR dikemukakan syarikat penerbangan bagi suku keempat 2021. 17 permohonan melibatkan laluan penerbangan domestik meningkat 2 kali ganda berbanding 7 permohonan diterima pada suku ketiga tahun lepas. Pembukaan semula sempadan negeri pada Oktober 2021 serta peningkatan permintaan penerbangan bagi percutian domestik merupakan faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan permohonan ATR. Penambahan penerbangan melibatkan destinasi utama seperti Langkawi, diikuti Johor Bahru, Pulau Pinang dan Kota Baru, sekaligus memperlihatkan tanda-tanda pemulihan menggalakkan dalam sektor penerbangan domestik. Perkembangan memberansangkan ini menunjukkan daya tahan sektor penerbangan yang kukuh dan mapan serta kemampuan untuk bangkit semula ke tahap pra-pandemik. MAFCOM turut menerima 13 permohonan ATR bagi segmen kargo udara. Segmen kargo udara diunjur berkembang antara 3.9% dan 6.7% tahun ke tahun bagi 2022. Untuk keseluruhan tahun lepas, MAFCOM telah meluluskan 82 permohonan ATR dengan kadar kelulusan sebanyak 98.8%.
berita perdana, kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Kita terus bersama Nazri Fahmi. Silakan. BAM umum keputusan penting Jumaat ini. Tiga pemain baru dari Sepanyol bakal milik Harimau Selatan. Terima kasih Fiona dan Syahril. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Ini berita mengejutkan buat arena badminton negara. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria mengesahkan telah menerima surat keluar BAM daripada pemain persoalangan lelaki negara Lizzie Jia pada 11 Januari lalu. Menurut beliau, keputusan sama ada Lizzie Jia akan terus bersama BAM atau sebaliknya akan diumumkan pada Jumaat ini. Jelas Tan Sri Muhammad Norza pihaknya telah cuba memujuk Lizzie Jia kerana tidak mahu kehilangan pemain tersebut. Antara alasan Lizzie Jia untuk tidak mahu bersama skuad kebangsaan kerana gagal melihat dirinya sebagai pengganti kepada bekas pemain nombor 1 dunia negara, Datuk Lee Chong Wei. Namun beliau mengatakan bahawa beliau bukan Datuk Lee Chong Wei, beliau tidak boleh tahan pressure. Beliau rasa mahukan mencapai apa yang beliau inginkan dengan cara beliau sendiri dan space dengan beliau mesti tanpa kengkangan ataupun regimented ni. So kita, I think we respect views of everyone. Pencapaian membanggakan yang pernah diraih Lizzie Jia sepanjang bersama BAM adalah menjuarai kejohanan All England pada tahun 2021. Bahan Piala AFF bawah 23 tahun kini mula dirasai susulan pengumuman terbaru jadual pertandingan kejohanan tersebut. Menerusi jadual tersebut, skuad Brad Maloney akan memulakan kempen bagi kumpulan B menentang Myanmar sekaligus perlu memanfaatkan perlawanan pada 15 Februari ini. Pasukan Laos bakal menanti skuad kebangsaan 3 hari selepas itu di Stadium Prince, Kemboja bagi aksi kedua peringkat kumpulan. Cabaran sebenar skuad berian negara adalah pada 21 Februari apabila dijadual menentang juara bertahan Indonesia. Dalam kesemua perlawanan tersebut, Malaysia harus mendapatkan keputusan positif andai memasang impian melangkah ke peringkat separuh akhir. Berdasarkan format kejohanan, hanya juara setiap kumpulan dan satu naik juara terbaik sahaja layak kesaingan separuh akhir. Menjelang kempen Liga Malaysia 2022, Johor Darul Ta'zim JDT bakal mendatangani 3 pemain baru dari Sepanyol bagi memperkuatkan skuad itu untuk saingan musim ini. 3 pemain tersebut bakal diperkenalkan oleh JDT pada esok. Menurut pengarah teknikal JDT Alistair Edward dalam kenyataan di laman Facebook rasmi JDT hari ini, pemain terbaik juga akan membantu skuad itu dalam saingan Liga Juara-Juara AFC. Jelas beliau, JDT akan mengumumkan 2 pemain baru esok, manakala pemain ketiga akan menyertai skuad di Dubai, Emirat Arab Bersatu untuk pramusim. Minggu lepas, skuad Harimau Selatan mengumumkan penyertaan pemain import baharunya iaitu Fernando Forestieri yang sebelum ini beraksi dalam saingan Liga Serie A Itali selain kemasukan bekas pemain Selangor Syahmi Safari. Beralih pula ke saingan Liga Sepak Takraw STL, harapan tinggi dilaungkan skuad Melaka Titans bagi mendominasi Liga musim ini selepas tersungkur ke Division 1 pada musim lalu. Menurut Presiden Persatuan Sepak Takraw Melaka, Pastam Dato' Akramuddin Abdul Aziz, sasaran itu perlu dicapai dalam misi kembali ke saingan Liga Premier. Saya minta maaf kepada seluruh peminat Negeri Melaka di atas kealpaan kami dan insyaAllah pada tahun ini kami akan menebus kembali kealpaan kami itu supaya Melaka Titans berada satu tahap yang cukup memuaskan insyaAllah. Musim ini Melaka Titans kekal dikendalikan Ketua Jurulatih Ridwan Ramli serta diperkuatkan dengan kehadiran Muhammad Zarlizan Zakaria sebagai Ketua Pasukan. Kelaikan Sukan Commonwealth 2022, Majlis Kriket Antarabangsa ICC, skuad wanita negara tewas dalam aksi menentang Scotland di Kinara Oval yang berlangsung secara gelembung sukan hari ini. Itu juga adalah kekalahan kedua pasukan negara selepas kecundang kepada Bangladesh semalam.
Dalam perlawanan hari ini, skuad kriket wanita negara tewas dengan 20 wiket dalam perlawanan yang berlangsung sengit. Sepanjang aksi tersebut, skuad kriket wanita negara memberikan tentangan sengit kepada pasukan lawan sebelum Scotland mengesahkan kemenangan menerusi 31 larian. Semalam, pasukan negara memulakan kempen kelayakan dengan langkah kiri selepas tewas 8 wiket kepada Bangladesh. Selepas ini, Malaysia akan menentang Sri Lanka pada hari Sabtu. Pemegang Malaysia Book of Record Ravichandran Tharumalingam sekali lagi akan meneruskan misi mendaki Gunung Everest. Kali ini, misi beliau akan berlangsung pada Mei ini selepas kali terakhir melakukannya pada edisi 2017. Menurut Ravi, pelbagai persiapan telah dilakukan untuk menjayakan ekspedisi kali ini. Pengalaman kita, selalunya kita akan ke puncak dalam sekitar pertengahan Mei sehinggalah ke first week of June, sebab pertengahan Mei itu cuaca dah mula bergerak daripada musim sejuk spring kepada musim panas. Musim panas selalunya akan berlaku pada minggu pertama Jun, dan selalunya minggu pertama Jun ni cuaca akan berubah di mana hujan ataupun monsun akan datang. Edisi Sukan 19 Januari 2022 berakhir di sini. Kembali semula bersama Fiona dan juga Syahrir. Assalamualaikum. Sukan untuk semua. Bersua kembali. Satu fosil berusia 180 juta tahun ditemui di Midland, United Kingdom, dikenali naga laut atau nama saintifiknya Ichthyosaurus. Ya, betul. Dan Syari, yang lebih menarik lagi sebenarnya, rangka reptilia itu merupakan fosil paling besar dan lengkap pernah ditemukan di rantau berkenaan. Ya, dan sama-sama kita saksikan. Rangka reptilia gergasi sepanjang 10 meter turut ditemui bersama tengkorak seberat 1 tan dan merupakan pencapaian terbesar dalam sejarah ahli paleontologi UK. Rangka itu ditemukan Joe Davis dari Leicestershire ketika sedang melakukan kerja-kerja pengeringan sebuah lagun di perairan Rutland. Ichthyosaurus kelihatan seakan-akan ikan lumba-lumba jika dilihat dari segi fizikalnya. Reptilia moden itu pernah hidup sezaman dengan dinosaur, dipercayai sekitar 250 juta tahun yang lalu dan pupus sekitar 90 juta tahun lepas. Seorang wanita disangka terjun daripada pintu kapal terbang mengejutkan warganet. Video yang ditonton lebih 6 juta tontonan merupakan seorang wanita kelihatan melangkah keluar melalui pintu pesawat. Di hadapannya pula terbentang luas pemandangan di atas langit. Namun, apabila rakaman menunjukkan pemandangan sebenar, rupa-rupanya pesawat tersebut hanya digunakan sebagai tempat mengambil gambar.
Baik, ini pula lukisan mural 3D yang menghimpunkan bangunan pencakar langit seakan gambaran masa hadapan Terengganu raih perhatian ramai. Lukisan ini dibuat di hadapan sebuah stesen minyak di kawasan Rehat dan Rawat RNR Terasing di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2. Mengambil masa 10 hari untuk menyiapkan mural berukuran 16 kaki panjang dan 11 kaki lebar ini. Ia disiapkan mural man Hatta Hashim dan dibantu beberapa pelajar pelatih dan ini merupakan karya paling mencabar buatnya. Baik, berita perdana edisi 19 Januari 2022 berakhir di sini. Ikuti program inklusif musim kedua selepas ini bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senata Tuan Haji Idris Ahmad. Juga dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Ya, dengan itu Assalamualaikum. Salam hormat.